وأنوارها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah yang saya hormati pimpinan lembaga masjid, pegawai-pegawai syarak, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah mari sama-sama kita merafatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bersama-sama beriktikaf dan berada di dalam majlis ilmu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepanjang dalam majlis ilmu ini kita sentiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kita antara orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pada malam ini ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita nak bawa sama masih lagi dari kitab Syekh Ali Jabir ini, amalan yang ringan yang paling menakjubkan kepada kita, iaitu amalan penyebab insya-Allah yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW berkenaan dengan bagaimana kita nak mendapatkan pengakhiran kita, kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Dengan kata lain ialah untuk mendapatkan husnul khatimah, mati di dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi mudah-mudahan kalau kita beramal dengan apa yang dikatakan dan berdasarkan kepada cerita, rintitan cerita ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan kita jadikan ia sebagai azam kita untuk kita mendapatkan kematian ataupun pengakhiran kehidupan kita ini dengan kita mendapatkan husnul khatimah insya-Allah. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, tengok itu dikatakan ringkas, mudah kan, tapi ramai di kalangan manusia tadi yang tidak mengambil berat tentang apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, katana atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah menyatakan bahawa daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan telah bersabda. Rasulullah kata, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, kata Rasulullah, barang siapa yang solat berjamaah selama 40 hari. 40 hari. Kalau kita nak ambil, saya kata kan, 40 hari kita menunaikan solat berjamaah tadi selama 40 hari. Ataupun kita ambil dulu sebagai permulaan kepada kita ambil waktu subuh. Permulaan. Kadang-kadang zuhur, asar, setelah kita sibuk dengan hal-hal keduniaan kita kata. Tetapi untuk kita berazam, kan kita kata masa yang terbaik untuk kita jadikan sebagai keazaman kita, untuk kita mendapatkan apa dahulu yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi selama 40 pagi. Cuba kita buat. Tapi Nabi kata 40 hari. Kan 40 hari, selama 40 hari dengan kita mendapatkan takbir yang pertama.
Takbir yang pertama dikenali sebagai takbiratul ula. Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tak dapat takbiratul ula, ada di kalangan jamaah yang tidak mendapat walaupun menunaikan solat berjamaah, ada di kalangan jamaah yang tak dapat takbiratul ula. Baik, apa kelebihannya dinyatakan oleh baginda Nabi SAW selama 40 hari kita dapat takbiratul ula kerana Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat baginya terbebas daripada dua hal. Tengok tuan-tuan, takbiratul ula ni kan. Dalam bab rupa-rupa ya Allah, kita selama ni, yang pertama kita mesti elakkan daripada kita menjadi, kita kata disebut perkara yang dikata makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, asal makmum masbuk dia lah sentiasa lambat datang. Kadang-kadang imam dah duduk rakaat yang kalau biasa dengan kata lain kalau sekali dua tu tak menjadi masalah. Tetapi kalau sentiasa menjadi makmum yang masbuk, sebab itulah dikatakan di dalam kitab Munyatul Musalli, takut Allah tak, dengan kata lain biarkan kita dalam keadaan sedemikian. Makmum masbuklah sepanjang sampailah kita mati. Ini kita tak nak. Ada di kalangan jamaah yang biasa macam tu. Kan dia tak lihat kepada masa dan sebagainya, datang juga menunaikan solat berjamaah datang. Tetapi sentiasa di dalam keadaan makmum masbuk, dia merupakan satu kerugian. Sebab takut sampai satu masa Allah biarkan kita sedemikian. Makmum masbuklah jawabnya sepanjang kehidupan kita. Kita nak kalau boleh kita elakkan. Kalau jangan tak boleh nak elak, nak buat macam mana? Kalau jangan-jangan sekali tak menjadi masalah. Tetapi kalau dah menjadi satu kita rutin di dalam kita menunaikan ibadat solat, kita makmum masbuk, kita rugi. Tetapi Rasulullah kata kita nak dapatkan takbiratul ula, makmum muafiq. Dapat makmum muafiq, dan satu lagi ialah kita dapat takbiratul ula. Selama 40 hari, maka akan dicatat baginya terbebas dari dua hal keadaan. Ini janji Nabi. Kalau kita dapat takbiratul ula tiap-tiap hari selama 40 hari, kalau kita ambil dahulu misalnya kita nak jaga dulu solat subuh misalnya, maka 40 hari kita rebut 40 hari untuk mendapatkan takbiratul ula tiap-tiap hari sehingga hari ke-40. Tapi termisat pasti banyak cabaran dan halangan, rintangan untuk menguji kita supaya kita tidak mendapat. Sebab syaitan ni pasti kerja syaitan tadi nak melalaikan kita. Sebab apabila Rasulullah kata apabila kita mendapat takbiratul ula selama 40 hari, apabila kita menunaikan salat berjemaah dapat takbiratul ula, kata Nabi tadi, kita akan dijauhkan ataupun dibebaskan dalam dua keadaan, dua hal. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bara'atum minan nar. Maksudnya ialah orang yang dapat takbiratul ula tadi selama 40 hari, maka kata Rasulullah dijauhkan daripada diazab oleh api neraka Allah. 40 hari kita bayar. Macam mana kita dapatkan bila kita kira takbiratul. Dan yang kedua kata Rasulullah ialah terbebas daripada sifat munafik. Dua benda ni. Sebab tuan-tuan, munafik ni, sebab tu saya katakan sebelum pada ni, mengingatkan kalau boleh kita nak elakkan daripada bersifat dengan sifat munafik. Kan sifat munafik, kalau ada sifat munafik kata Rasulullah, daripada 3 tanda-tanda munafik, salah satu yang ada kepada kita, maknanya ialah kita orang yang bersifat dengan sifat munafik. Kalau ketiga-tiga hal tadi ada kepada diri kita, tiga lengkap, menipu bercakap dia lah, tak amanah dia lah, dan tak tunai janji dia, artinya dia merupakan orang yang munafik. Tetapi kalau salah satu daripada 3 perkara ada pada dia, merupakan orang yang bersifat dengan ini yang kita nak, supaya apabila kita lakukan, kita berazam istiqamah dengan kita mendapatkan takbiratul ula, pasti Allah akan jauhkan kita sama ada daripada bakaran api neraka Allah. Dan yang kedua ialah kita dibebaskan daripada bersifat dengan sifat munafik. Orang yang munafik akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala neraka yang paling bawah.
azab yang lebih pedih, lebih kita kata yang lebih panas daripada mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kita nak dapatkan takbiratul ula tadi? Kan dapat dah menunai dah. Solat berjemaah makmum, dengan kata lain kita dapat makmum muafiq, tetapi yang kita nak dapat tadi ialah takbiratul ula. Antara masa takbiratul ula tadi, masa dia ialah selepas imam bertakbir, imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, kita dapat takbiratul ula. Ataupun masanya selagi dengan kata sebelum imam membaca suratul Fatihah. Kan masa tu, masa kita baca doa iftitah, imam baca doa iftitah. Kan apa takbir Allahu akbar, baca doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai habis. Makmum dan imam tadi dah baca doa iftitah tadi. Mungkin salah satu untuk beri ruang kepada makmum tadi untuk mendapatkan apabila imam tadi dah baca dah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita takbir Allahu Akbar, kita tak dapat dah takbiratul ula, rugi. Tapi kita masih lagi dikira makmum yang muafiq, tetapi fadilat takbiratul ula kita dah tak dapat dah. Kalau kita nak misalnya, kita nak memulakan, kan pada malam ni kita nak mulakan supaya kita berazam, aku nak dapatkan 40 takbiratul ihram, iaitu takbiratul ula pada waktu subuh. Cuba kita buat. Bermula pagi ni kita nak buat 40 hari. 40 waktu takbiratul ula subuh kita dapat ke tidak? Bahkan dikatakan kalau kita buat ini pun dikira selama 40 pagi kita mendapat takbiratul ula pada waktu subuh, kita juga akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bakaran api neraka dan juga daripada kita bersifat dengan sifat. Kalau satu hari misalnya kita datang, iman datang dan Allah hari yang ke-40 pula terjadi kepada kita, tuan-tuan. Datang solat berjemaah 40 hari kita dah jaga dah. Sebab kerja iblis ni memanglah dia tak nak kita dapatkan benda ni. Dia tak nak kita dapatkan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kalau boleh memang dia tak nak. Kalau boleh kita semua bersama dengan dia di dalam api neraka Allah. Ini kerja syaitan. Pasti ada halangan, rintangan yang akan kita lalui. Kemungkinan hari yang ke-40 kita datang dah 39 hari dah kita jaga ni. Kita bayangkan ayah kita dah jaga dah 39 hari. Tiba-tiba hari ke-40 datang solat berjemaah, datang masuk saja masjid, imam tah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, maknanya kita kena ulang balik hari yang pertama. Ni nak dapat ni. Kita nak dapatkan fadilat ni bukan senang. Yang dinyatakan oleh Nabi, cuba kita berazam. Janji dengan kata lain. Sebab ada cerita yang mana dikatakan oleh Syekh Ali Jabir, dia menyatakan tok guru dia di kota Madinah. Dia menceritakan, bayangkan tok guru dia Syekh Ali Jabir ini, dia menyatakan bahawa seorang ulama di kota Madinah selama 40 tahun tidak pernah miss mendapatkan takbiratul ula. Sembahyang pula di mana? Di Masjid Nabawi. Bayangkan selama 40 tahun menunaikan ibadah, sudah pasti ialah selama 40 tahun tadi. Bayangkanlah 40 tahun didarab dengan 300 lebih 1 tahun tadi, didarab dengan 5, kita bayangkan berapa ribu dengan kata lain solat berjemaah yang dia lakukan selama 40 tahun tadi. Ia di mana? Ialah di Masjid Nabawi. Tetapi apabila saat diceritakan, apabila saat dia jatuh sakit, nak menceritakan kepada kita tadi, oleh kerana dah menjadi amalan dia. Apabila saat jatuh sakit pada malam tu, pada satu hari jatuh sakit, dia sedar-sedar, dia mendengar laungan azan daripada Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. Dia bangun. Dia bangun jatuh. Dia bangun jatuh. Dia bangun jatuh. Dia bangun tadi sebab nak menyahut seruan as-salatu khairum. Dia dalam keadaan sakit, dia tetap dia bangun. Sebab dia nak datang untuk menunaikan solat berjamaah di Masjid Nabawi, walaupun di dalam keadaan kondisi dia sakit sekalipun. Dia tetap bangkit, tetapi kebangkitan dia tadi nak pergi menunaikan, sebab rumahnya tadi sebelah dengan Masjid Nabawi,
bangun-bangun jatuh, bangun-bangun jatuh, bangun-bangun jatuh. Pada malam tu, bayang, tetapi selama 40 tahun dah tak pernah miss. Maka dia minta kepada anaknya, dia kata, "Wahai anakku, hantarlah aku ke Masjid Nabawi. Hantar ayah sekarang, ayah nak pergi menunaikan solat berjemaah di Masjid Nabawi." Apa yang anaknya cerita, beritahu kepada ayah, ayah kan sekarang sedang sakit. Biasa je tuan-tuan kan. Ayah kan sekarang sakit, solat saya di rumah tak menjadi masalah pun. Ayah kan dalam keadaan kondisi sakit sekarang, ayah, solat saya. Apa yang dia jawab, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian? Ayah dia menyatakan bahawa aku tidak pernah meninggalkan takbiratul ula selama 40 tahun. Ayah dia kata, selama aku hidup, aku tidak pernah miss mendapatkan takbiratul ula selama 40 tahun. Bawalah aku ke masjid. Aku ingin bertemu dengan takbiratul ihram bersama dengan imam. Aku nak sangat menunaikan solat dan nak bertemu dengan takbiratul ula dan takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia desak-desak anak dia, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Dia desak-desak. Maka akhirnya dia menyatakan kepada anak dia, sesungguhnya aku ni, dia kata, tak tahu bila aku akan meninggal dunia. Macam seolah-olah dia dah tahu. Dia kata kepada anak dia, kata, aku tak tahu bila aku meninggal dunia. Dan aku ingin meninggal dalam keadaan takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Dia minta, dia beritahu kepada anak, ya, ayah ni tak tahu bila meninggal. Tetapi aku nak, biarlah aku meninggal tadi di dalam Masjid Nabawi. Tengok tuan-tuan ya. Antara dikatakan apabila dah jadi suatu amalan, kan, di kalangan kita ada, kita dengan masyarakat kita yang sentiasa mengaji Al-Quran, kemungkinan mati ketika sedang mengaji Al-Quran tak mustahil. Sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya kata mantan imam kita, kan hebat, sentiasa lepas mengaji, lepas masuk jadi imam, tengok ya Allah sentiasa mengaji Al-Quran. Sama juga ayah-ayah imam-imam yang ada pada hari ini, kan, lepas masa kita mengaji antara ni, salah satu ni surah Al-Mulk yang kita baca ni, kan, surah Al-Mulk yang kita baca ni sebenarnya adalah merupakan dituntut oleh Nabi SAW, suruh kita baca. Bukan kata pihak masjid buat saja-saja, dah. Kerana ada kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi, sehingga Rasulullah kata, kalau kita sentiasa beramal dengan surah Al-Mulk, kita sentiasa baca surah Al-Mulk, walaupun tak boleh baca, kita berada di dalam majlis surah Al-Mulk, kata Rasulullah, yang mana surah Al-Mulk ini akan menjadi penghalang kita daripada diazab di dalam kubur nanti. Kata Nabi. Kata Rasulullah, orang yang sentiasa berada dan membaca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, ataupun selepas kita menunaikan salat, kita kata selepas salat Isya, biasa di rumah kita tak buat, biasa kalau berjemaah ni dia ada kekuatan, maka kita pun membaca surah Al-Mulk beramai-ramai. Maka kata Rasulullah, dah menjadi rutin, kebiasaan kepada kita tiap-tiap malam, kita baca, ditakdirkan kita mati. Kata Rasulullah, kita akan dijauhkan daripada diazab semasa kita berada di alam barzakh. Surah Nisa. Sama juga kita tadi dikatakan bahawa ayah dia kata tadi, ulama kata kepada anak dia, kata selama 40 tahun aku tak pernah miss mendapatkan takbiratul ula bersama dengan imam di Masjid Nabawi. Aku tak tahu bila aku mati. Aku nak mati ketika aku sedang menunaikan solat di Masjid Nabawi dan aku dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Nampak seolah-olah dia dah tahu. Ada, kan, ada di antara Allah beri, dan kita kata Allah tunjukkan seolah-olah dia nampak bahawa di saat-saat dia nak mati. Itu merupakan kelebihan seseorang lah. Cuma dia tak cerita je. Baik, apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka keinginan beliau begitu tinggi dan cita-cita begitu luar biasa, ulama ni tadi. Bukan hanya mendapatkan husnul khatimah yang biasa. Bukan kata dapat husnul khatimah yang biasa, tak.
Tapi dia ingin mendapatkan husnul khatimah saat dia di dalam keadaan solat berjamaah di Masjid Nabawi. Mati pula di dalam masjid ketika sedang menunaikan solat di Masjid Nabawi. Dia nak sangat ulama ni. Maka apa yang berlaku? Maka akhirnya dihantar oleh anaknya ke masjid. Dibawa juga akhirnya oleh anak dia tadi ke masjid. Maka ketika imam tadi maju ke depan, dia nak menunaikan, apabila muazzin tadi iqamat, maka imam maju ke depan. Dan imam melakukan takbiratul ihram, dan beliau di dalam keadaan duduk ikut takbiratul ihram. Selepas imam baca takbiratul ihram, kan, maka dia pun takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan di saat imam membaca suratul Fatihah, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah meninggal dunia selepas daripada mengangkat takbiratul ula, selepas daripada iman mengangkat dengan kata melafazkan takbiratul ihram, maka dia pun terus takbiratul ihram. Maka ketika itu dan di saat imam Masjidin Nabawi tadi membaca suratul Fatihah, maka di saat itu ajalnya sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya. Dia mati yang pertama di dalam Masjid Nabawi, yang kedua dia mati selepas daripada dia bertakbiratul ihram dan takbiratul ula, dan yang ketiga ialah dia mati ketika di dalam dia sedang menunaikan ibadat solat kepada Allah. Ini yang dikatakan mati di dalam keadaan husnul khatimah. Pernah tuan-tuan, saya kata bahawa ada di kalangan masyarakat, insya-Allah, khususnya apa yang berlaku berdasarkan pada pengalaman saya, seorang insan, tuan-tuan, dia tak pernah miss datang ke masjid. Kita kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Dia 5 waktu sehari semalam tak pernah miss. Ini yang dikatakan kematian kata tadi berdasarkan kepada amalan kita. Saat Allah nak ambil dia ketika itu, biasa dia berwuduk di rumah, pada akhirnya nak sampaikan ajar dia tadi, dia datang bangun terlambat, tergopoh-gopoh dia bangun tadi, datang ke masjid. Apabila dia datang ke masjid, ketika lepas daripada dia berwuduk, naik ke masjid jatuh. Naik ke masjid jatuh. Apabila jatuh, tuan-tuan cek, tengok-tengok, nadi pun dah tak ada. Dan ketika itu muazzin sedang kita kata melakukan iqamah. Dan tak apalah, kita ingatkan jatuh biasa. Jatuh biasa, maka kita semayanglah. Semayang, tak boleh selesai semayang, pergi cek nadi. Meninggal ketika nak menuju menunaikan ibadat solat kepada. Tapi ceritanya kehidupan dia sebelum daripada itu memang tak pernah miss. Datang menunaikan solat secara berjamaah, dapat takbiratul ula, lepas tu satu lagi ialah di dalam keadaan sentiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Asal lepas sahaja sebelum masuk maghrib baca Quran, lepas solat asar baca Quran, selepas solat subuh baca Quran. Kehidupannya 5, kan kata setiap kali selepas daripada kata menunaikan solat secara berjamaah, maka pasti dia akan ambil Al-Quran tadi, dia akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ini yang dikatakan mati yang amat dicemburui oleh manusia. Mati yang amat dicemburui oleh kita. Kita tak tahu lagi bagaimana. Kalau kita lihat tadi, apabila selama 40 tahun, kalau kita 40 hari pun kalau kita dapat mendapatkan takbiratul ula ni merupakan satu nikmat. Apatah lagi kita mati, misalnya memang siapa pun nak mati di dalam keadaan, dan kita kata sebab mati ketika menunaikan solat, yang pertama kita mati dalam keadaan yang bersih. Kalau kita baca, tuan-tuan, sebab itulah antara amat digalakkan, dituntut kepada kita. Nabi SAW menuntut kepada kita sebenarnya. Selepas daripada kita berwuduk sebagai contoh, kita tak ahsanal wudu'a, kita memperelokkan wuduk kita, sama ada di rumah atau di mana-mana. Apabila kita berwuduk, kata Nabi, maka menjadi tuntutan kepada kita tadi, apabila kita selesai berwuduk, kita membaca doa. Kan kita menghadap ke arah kiblat, kan kita mendongakkan, kita kata muka kita ke langit, dan kita menadah tangan, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, kita doa kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, kau jadikanlah aku ni golongan yang suka bertaubat kepada Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan orang yang suka menyucikan diri. Dan yang ketiga, kata Allah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, kau jadikanlah aku hamba yang suka melakukan amal yang baik. Kita doa tu. Sehingga kan Rasulullah menyatakan, kalau kita buat benda ini, lepas setiap kali dengan kata kita berwuduk, kita baca doa. Selepas selesai kita berwuduk, kita baca doa. Dan kita membaca doa, kita mengucap dua kalimah syahadah, kita baca doa. Rasulullah menyatakan bahawa Allah akan buka 8 pintu syurga tadi. Maka pintu mana kita nak masuk? Sehingga kalau Rasulullah menyatakan, pilihlah pintu mana satu yang kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melazimkan di kita tadi setiap kali selepas daripada kita berwuduk, kita baca doa. Dan kita baca doa tadi, akhirnya diberikan oleh Nabi SAW, diberi pilihan kepada kita. Apabila kita dimasukkan ke dalam syurga tadi, Allah akan bukakan 8 pintu tadi. Kita masuklah melalui pintu yang mana satu yang kita masuk, bagi mereka yang melazimkan apabila selesai berwuduk tadi dengan wuduk yang sempurna, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan bagi mereka yang beramal membaca doa selepas daripada kita berwuduk. Boleh selesai. Maknanya ialah kita azam. Kan kita mesti dapatkan takbiratul ula. Dan kita siap apabila imam muazzin kata saf, sebagai contoh, Allahu akbar kan, maka dia iqamah. Kan ada orang yang apabila antara kita dah daurah dah bersama dengan Ustaz Muhadir, ada orang apabila muazzin tadi iqamat, kalau orang yang biasanya lambat, kan bangun lambat, maka dia iqamat saya dia pun dah bangun dah. Ada orang yang antara yang dikatakan apabila sampai hayya 'alas salah, maka dia bangun. Dan ada juga yang satu lagi ialah apabila selesai iqamat, maka dia bangun. Ini apabila kita bangun tadi nak membentuk saf. Apabila kita membentuk saf tadi, kita dapat ni. Kalau kita dah dapat dah menjawab iqamah muazzin tadi, pasti kita akan dapat takbiratul ula. Dah berada dalam saf, imam kata istawu sufufakum rahimakumullah, luruskan saf dan betulkan saf. Imam kata bermakna kita dah bersiap siaga untuk menunaikan ibadat salat. Apabila imam bertakbir sahaja, Allahu akbar, kita jangan lengah-lengah lagi. Maka pun kita pun tuangkan Allahu akbar, artinya ketika itu kita dapat takbiratul ula. Kan? Bermakna kalau kata imam tadi dah baca Fatihah dapat kita, tapi kita masih lagi dikategorikan sebagai makmum yang muafiq, tetapi makmum yang tidak mendapat takbiratul ula. Makmum yang muafiq tadi sudah pasti ada kelebihannya, tetapi orang yang makmum muafiq tadi dapat lagi takbiratul ula, ada lagi keistimewaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selesai satu part. Ada persoalan tuan-tuan tentang kita nak ambil ni. Kan kita nak dapatkan takbiratul ula setiap kali kita sembahyang, kan kita dapatkan takbiratul ula ni. Dia panggil takbiratul ula. Baik, yang kedua ialah tentang kelebihan dan kedahsyatan surah Al-Ikhlas yang kita baca. Sebab itulah di dalam kitab Sabilal Muhtadin, antara perbahasan para ulama, khususnya dia berbahas tentang surah apa yang hendak dibaca ketika kita menunaikan solat sunat duha. Ustaz mengajar dalam buku ini, ada perbahasan para ulama. Ada ulama menyatakan apabila kita menunaikan solat sunat duha, antara surah yang kita dikehendaki membacanya ialah surah Asy-Syams, Wasy-Syamsi wa duhaha. Satu lagi ialah Wadduha, dan pasangan dia ialah Al-Insyirah. Ada juga yang dikatakan oleh para ulama ialah Qul ya ayyuhal kafirun, dan satu lagi ialah surah Al-Ikhlas. Di dalam perbahasan ulama, ittifaq para ulama
Sama ada surah Wadduha ataupun kita kata pasangan surah Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, mana lebih istimewa dan hebatnya surah ini? Sebab itulah dikatakan oleh para ulama, apabila kita menunaikan salat sunat, sama ada salat sunat duha kecuali salat sunat fardu subuh. Kan salat sunat subuh ialah solat yang dikatakan disunatkan untuk kita membaca ketika kita menunaikan solat sunat subuh, dia berbeza sedikit. Kan antaranya ialah solat sunat subuh kita disunatkan untuk membaca pada rakaat yang pertama selepas surah Al-Fatihah ialah surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Dan yang kedua ialah rakaat yang kedua barulah surah Alam Tarakai. Surah ni solat sunat ni saja. Sebab antara kelebihannya, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kan bukan sahaja di segi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah tadi, yang lebih besar daripada seisi dunia, lebih besar lagi ganjaran pahala, tetapi nak menyatakan, Rasulullah menyatakan apabila kita membaca surah Al-Insyirah, yang panggil dua alam, Alam Nashrah Laka Sadrak pada rakaat yang pertama, dan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil pada rakaat yang kedua. Rasulullah menyatakan sepanjang hari itu kita akan berada di dalam perlindungan Allah. Baca surah tu masa kita menunaikan solat, yang kata ialah solat sunat subuh, 2 rakaat, maka kita baca surah Al-Insyirah dan juga Alam Tarakai. Baik, solat-solat sunat yang lain, para ulama berbahas antara dikatakan tadi yang mana lebih afdal. Rupa-rupanya para ulama ittifaq, para ulama dia mengatakan bahawa surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Apa sebab? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini, ulama menyatakan sesiapa yang membaca surah Al-Kafirun sekali sahaja, kata Rasulullah, sekali saja kita baca, kan maknanya sekali kita baca surah Al-Kafirun seolah-olah kita membaca 1/4 daripada Al-Quran. Sekali kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, sekali sampai habis, seolah-olah Nabi kata diberikan ganjaran seolah-olah kita membaca 1/4 daripada Al-Quran. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kita baca, Rasulullah kata sesiapa yang baca sekali saja surah Al-Ikhlas, maka seolah-olah kita membaca 1/3 Al-Quran. Sebab itulah tentang ni kelebihan yang dikatakan oleh Nabi surah Al-Ikhlas. Jadi dalam kita menunaikan solat sunat, maka kita ambillah peluang. Rakaat yang pertama kita baca surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Kecuali solat sunat subuh lah, ataupun solat sunat fajar, Alam Nashrah, dan pada rakaat yang kedua ialah surah Alam Tarakai. Apa kelebihan kata Rasulullah SAW? Setiap hari bacalah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. 10 kali kita baca tiap hari. Disuruh oleh Nabi SAW, Rasulullah kata, Man qara'a Qul huwallahu ahadun hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin al-Khattab, izan astaghfira ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aksaru wa atyab, atau kama qala. Antara kata Rasulullah tadi, tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad hingga 10 kali, ini saya suka sebenarnya. Apabila Rasulullah sebut tentang 4 angka, saya ikut suka, saya ikut minat. Sudah pasti ada benda yang tersirat dalam bab angka-angka. Apabila Rasulullah sebut angka ini 40 kali, kita kata 10 kali, 3 kali, 7 kali. Apabila Allah Nabi tadi sebut secara angka tadi, pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Sama juga apabila Rasulullah menyatakan sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai habis, hingga 10 kali kita baca, Allah akan membuat atau membinanya istana di dalam syurga Allah.
Maka Umar bin Al-Khattab berkata, Umar Al-Khattab tadi rasa tak puas hati. Tanya Nabi SAW, jika demikian banyak sekali istananya, wahai Rasulullah. Tiap hari kita baca 10 kali. Selepas daripada kita menunaikan salat fardu subuh, kita duduk dulu sekejap, kita baca Qul Huwallah. Ataupun sebelum kita menunaikan solat fardu subuh, antara waktu senggang tadi, antara kita menunaikan solat fardu subuh kepada solat subuh tadi, maka kita baca 10 kali. Ataupun selepas daripada kita menunaikan solat fardu subuh, kita duduk sekejap, kita baca Qul Huwallah tadi 10 kali. Rasulullah kata, Allah akan bina mahligai kita di dalam syurga Allah. Ini Nabi kata 10 kali, tak banyak. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, jika demikian banyaklah sekali istananya, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Lalu Rasulullah menyatakan, Rasulullah SAW menjawab, lebih banyak lebih baik. Maknanya apabila kita banyak membaca Qul Huwallah pada tiap-tiap hari, bukan saja 10 kali, bahkan lebih daripada 10 kali itu, dengan kata lain, memang amat disukai oleh Nabi SAW. Tapi sekurang-kurangnya sebagai permulaan kita baca 10 kali. Maka dikisahkan ada seorang sahabat, setiap kali dia mengimami solatnya, dia selalu mengulangi surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad dalam bacaan solatnya. Baca surah ditambah lagi dengan Qul Huwallahu Ahad. Misalnya kata-kata saya semayang nanti salat isyak, saya imam, baca surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dah selesai, tambah satu lagi surah Qul huwallahu ahad Allahus samad. Berarti habis sampai. Masuk rakaat yang kedua pun sama. Tabbat yada bilahabin wa tab. Sampai habis, baca lagi Qul huwallahu ahad Allahus samad. Baca Qul huwallah. Sebab cerita ini, apabila seorang sahabat tadi, setiap kali dia menjadi imam, maka selepas daripada dia membaca surah, dia akan baca Qul huwallah, baik rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Sampai-sampai jemaahnya jadi heran. Jemaah ketika itu jadi heran, kenapa imam ini? Maka mereka mengadu kepada Nabi SAW, mengapa kamu tidak cukup dengan surah? Atau cukup dengan Qul huwallahu ahad? Makmum tadi bertanya kepada imam, tak bolehkah kau baca Qul huwallah saja? Ataupun cukup dengan surah yang kau baca? Tak payah lagi tambah dengan Qul huwallah. Apa yang dia jawab? Dia menjawab, saya adalah imam kalian. Mahu terima atau silakan cari imam yang lain. Kalau mahu terima, terimalah. Kalau tak mahu terima, cari imam yang lain. Kan? Dia dan makmum tadi dia komplain, kan? Tidak selesai masalahnya, akhirnya mereka berkumpul, lalu mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kami punya imam yang suka melulu membaca Qul huwallahu ahad. Setelah dia membaca surah ditambah dengan Qul huwallahu ahad, dia mengadu, sahabat tadi mengadu kepada Nabi. Kan, sahabat ni, mana imam kami ni setiap lepas membaca surah dia baca Qul huwallah. Mengadu kepada Nabi, bayangkan tuan-tuan. Sehingga kan imam tu kata, kalau kamu nak ikut aku jadi imam, ikut. Tak nak ikut, kamu cari imam lain. Baik. Semestinya setelah membaca surah kan rukuk, tapi kenapa dia tambah lagi dengan membaca Qul huwallahu ahad? Di rakaat kedua juga sama. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila sahabat tadi mengadu kepada Nabi, Nabi pun panggil. Nabi panggil imam mereka tadi datang bertemu dengan Nabi. Imam tu pun datang. Rasul bertanya, apakah betul kata mereka bahawa kamu suka mengulangi membaca Qul huwallahu ahad dalam salatmu? Maka dia jawab, ya Rasulullah, betul. Mengapa kamu suka mengulangi surah ini? Dia tanya di depan sahabat. Rasulullah tanya. Rasulullah dah tahu dah, tuan-tuan. Cuma Rasulullah nak bagi jawapan tadi supaya sahabat tahu apa sebab dan apa tujuan. Maka dia menjawab, wahai Rasulullah,
Surah ini membahas tentang sifat Allah yang aku suka. Kerana ada sifat Allah di surah yang begitu singkat dan begitu pendek, maka saya sangat cinta dengan surah ini. Imam tadi juga suka dan cinta kepada surah ini kerana surah Al-Ikhlas ini dia membahaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bersabda, cintamu terhadap surah ini menjadikan Allah mencintaimu. Sebab dia memahami betul-betul. Kalau kita memahami, misalnya dia sampaikan menjadi satu amalan kepada dia, kan setiap kali dia baca tadi, sehingga kan dia kata kepada Nabi, aku cinta kepada surah ini. Sehingga Rasulullah menyatakan, cintamu terhadap surah Al-Ikhlas ini menjadikan Allah mencintaimu. Allah cinta kepada dia, tuan-tuan. Apakah saudara faham mengapa Allah mencintainya? Apakah saudara faham? Allah mencintainya kerana dia mencintai surah Al-Ikhlas. Apa sebab dia cinta surah Al-Ikhlas? Yakni dia cinta surah Al-Ikhlas bukan kerana pendek surahnya, tapi kerana surah Ikhlas membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak menceritakan kepada kita, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dikatakan bahawa menjadi tuntutan kepada kita sekurang-kurangnya kita jangan lupa membaca surah Al-Ikhlas paling sedikit ialah 10 kali satu hari. Kan terutama sekali selepas kita menunaikan solat subuh, kita duduk sekejap. Kan lagi pun solat subuh sekarang awal. Bagi contoh awal kan 5.45 dah masuk dah solat subuh. Kan lebih kurang 6-15 minit kita dah selesai. Apabila kita duduk sekejap, selepas kita mengaminkan imam, doa imam tadi kita duduk sekejap, kita membaca surah Qul Huwallah 10 kali, maka kita akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah mahligai kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa. Nampak itu yang dikatakan amalan yang ringkas tetapi ganjarannya begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi mudah-mudahan pada malam ini dapatlah kita mengambil dua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah kita dapat dijadikan azam kita untuk kita mendapatkan takbiratul ula di dalam kita menunaikan solat berjamaah. Dan yang kedua, satu lagi ialah kita jadikan setiap hari kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka dijamin Allah akan membina mahligai kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira sampai di sini sahaja, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dapat kita beramal dengan dua surah ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu merupakan kelemahan diri saya di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya kira terdapat kesilapan dan sebagainya, terkasar bahasa saya mohon juta kemaafan, mohon diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tangguhkan dahulu kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.